bab mimpi kan, saya nak sebut sikit. Kita seorang Muslim nak tahu Muslim tu betul tak betul, cukup tengok tindak tanduk dia, dia ikut tak apa Quran tunjuk, apa Nabi suruh, Nabi sebut. Itu ialah prasyarat keabsahan tindak tanduk dia. Kalau dia buat sama, betul lah tu. Tapi isu hati dia, kita tak tahu lagi. Dan dia tak perlu mimpi jumpa siapa-siapa pun untuk mengesahkan tindak tanduk dia betul. Dia ikut je, dah dapat. Tapi kalau dia dimuliakan untuk boleh bermimpi, satu benda tuan-tuan kena tahu, mimpi jumpa Nabi, siapa-siapa yang dapat kelebihan mimpi jumpa Nabi, Nabi kata syaitan tidak akan menyerupai aku. Celah-celah yang kita kena hati-hati dalam bab mimpi jumpa Nabi ni, pertama, orang yang mendakwa dia bermimpi tu, sejauh mana kedudukan orang tu. Macam orang tanya soalan pada saya, soalan online, hantar. Ada satu orang tokoh terkemuka di negara kita, dia dakwa dia mimpi jumpa Nabi, yang mana dalam mimpi tu Nabi datang tempat dia, dan Nabi telah mengisyaratkan beberapa benda melalui mimpi tu berkenaan dengan keadaan umat Islam hari ini. Sebab mungkin kedudukan tokoh itu ialah orang yang berada pada persada politik umat Islam, bukan politik negara je, politik umat Islam. Ada orang tanya saya, dakwaan dia kata Nabi datang tempat dia, kampung dia, masjid dia, adakah sama macam orang yang kata Nabi Adam turun ke Gunung Jerai? Saya kata tak sama. Ni nak kena bahas atas dasar ilmu dulu. Okay. Yang kata Nabi Adam turun Gunung Jerai tu bukan dia mimpi, dia kata realiti Nabi Adam turun. Nabi Adam memang turun. Dia tak kata ada orang mimpi Nabi Adam turun, tapi dia kata Nabi Adam turun. Yang ni kita tolak awal-awal sebab benda tu memang tak betul. Yang ni satu orang tokoh ni dia kata Nabi datang tempat dia, masjid kampung dia. Dan masjid tu saya pernah pergilah. Daripada kecil pun saya memang selalu duduk follow pengajian di masjid tu. Saya tak nak sebut nama, tuan-tuan tahu. Okay. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, kalau kita baca hadis-hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim berkaitan dengan mimpi, Kitabur Ru'yah, tuan-tuan boleh dengar kuliah Maulana Asri komplit dalam bab ni. Bahkan saya nak sebutnya, Maulana Asri sendiri yang diberikan ruang yang luas di Perlis ni, dimuliakan oleh otoriti Perlis dengan keilmuan dia, diberi pangkat akademik yang baik pada dia. Dia sendiri pernah mengalami mimpi jumpa Nabi pada peringkat awal dia balik daripada pengajian India Pakistan. Waktu dia mengajar Jami' Tirmizi di rumah dia, dia mimpi jumpa Nabi. Dalam mimpi dia, dia tengok Nabi berada dalam sebuah zoo dalam keadaan pakai kain tapi terbaring lemah. Saya nak cerita benda ni malam ni, 2 video dia saya tengok, nak mengesahkan betul ke dia sebut. Memang dia sebut. Cuma first saya dengar orang kata, sebahagian anak murid dia yang belajar dengan dia, dia kata dia Maulana mimpi jumpa Nabi, Nabi datang ke Kelantan tapi duduk tempat terkurung. Dia sebut Kelantan tu. Tapi yang dalam video dia, 2 video tu dengan perbezaan tahun yang ketara. Maknanya satu video lama, satu video pun lama juga, tapi penceritaan sama oleh orang yang sama. Dia kata Nabi berada dalam satu zoo, tempat haiwan, dan Nabi dalam keadaan lemah, pakai kain lepas aja. Bukan kain plekat, kain basahan mandi tu, kain lepas macam kain yang orang Thailand nak pakai tu. Tapi lemah, kuruh Nabi. Bila mana dia tanya orang-orang alim, apa takbir mimpi Nabi tu? Apa takbir mimpi Nabi? Takbir daripada Nabi datang dan Nabi berada dalam keadaan itu menunjukkan sunnah Nabi, hadis percakapan, hadis perbuatan ataupun apa-apa berkaitan dengan hadis Nabi lemah di tempat tu. Jadi kamu yang mimpi ada tanggungjawab untuk menghidupkan sunnah Nabi dengan angkat pengajian hadis. Tu maksud dia, takbir mimpi. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok kuliah berkenaan dengan syarah Sahih Muslim dan kitab mimpi ni, kita akan tengok kedatangan Nabi pada alam misal.
Alam mimpi ni dia panggil alam misal. Dengan alam realiti dua benda berbeza. Sebab tu yaqazah tak boleh terima. Mimpi ada keadaan kita kena tolak, ada keadaan kita kena berikan perbahasan ilmiah di sini. Sebab tu kita tengok Maulana di India, Pakistan, mereka kerap mimpi jumpa Nabi. Bahkan Nabi telah berbahasa dengan bahasa Urdu dalam mimpi tu. Ada satu orang tokoh alim, Syekhul Hadis lagi, Allah Ta'ala uji dia dengan sakit kulit yang berat. Akhirnya dia minta pada Allah Ta'ala. Dia malas dah nak berubat ikut kaedah biasa ni. Dia nampak macam tak nampak jalan. Dia nak tawakal pada Allah Ta'ala. Memang waktu berubat tu pun tawakal, tapi sekarang ni dia nak serah pada Tuhan dah. Dia berdoa, ya Allah, berilah jalan keluar pada penyakit kulit dia ni. Bila mana dia berdoa, dia ni Maulana Hadis, orang Pakistan. Dia mimpi jumpa Nabi. Setelah doa panjang, setelah qiyamul lail yang banyak, Nabi datang dalam mimpi dia. Nabi tarik satu papan. Papan tu macam papan hitam yang mengajak. Nabi tulis dalam bahasa Urdu. Loki. Loki dalam bahasa Urdu maksudnya labu air. Dia pun terkejut pada mimpi. Dia bangkit, akhirnya dia makan labu air. Tak berapa lama disembuhkan dia daripada penyakit tu. Penyakit kulit yang berat dengan sebab makan labu. Nabi tulis bahasa Urdu lagi. Saya nak sebut pada tuan-tuan dan puan-puan, kita ni yang mengaji sunnah ni kadang-kadang dia celapak lebih sikit. Sabar dulu. Dalam bab ni kita kena faham. Dalam bab alam misal, saya bukan nak backup tokoh tu. Saya tak nak ambil pot dan tak nak hurai apa-apa pun. Cuma saya nak kata, kalau dia kata dia mimpi jumpa Nabi, Nabi sampai tempat dia, ini benda yang sama telah dilakukan oleh ulama-ulama yang lain pun. Tuan-tuan nak percaya tak nak percaya, nak ambil pandangan politik dia, tak nak ambil pandangan politik dia, itu terserah pada tuan-tuan. Tapi saya nak sebut, apa yang dia sebut masih belum mengeluarkan dia daripada kegelinciran perbahasan ahli ilmu lagi. Belum keluar. Jangan samakan dia dengan pihak tu. Saya bukan bercakap atas sebab backup, mungkin tu negeri saya ke, tak pun. Cuma saya nak sebut, dia bercakap pada benda yang ada nas lagi. Cuma tinggal lagi takbir dia tu betul ataupun tidak. Sebab kalau tuan-tuan tengok video panjang, saya tengok 3-4 kali video dia kata dia mimpi jumpa Nabi. Nabi datang masjid dia, dan waktu Nabi datang tu ada bangkai anjing depan masjid dia, dan Nabi bercakap dengan dia dalam bahasa Arab. Saya tahu tuan-tuan di Perlis pun pernah dengar cerita Tuan Guru Harundin mimpi jumpa Nabi beberapa kali. Benda tu tak pelik pun. Kalau kita belajar dan kita betul-betul menguasai medan perbahasan itu, kita akan nampak apa yang dia sebut belum lagi menyebabkan kita nak kata dia ni karut, khurafat, tak boleh pakai. Tak boleh kata lagi. Tak boleh kata lagi. Melainkan dia kata secara yaqazah Nabi datang. Itu baru ada perbahasan. Itu baru ada cerita dia. Sebab dia kata ketika mana dia mimpi tu, dia diziarahi oleh tokoh daripada Hamas, orang ketiga dalam Hamas. Selepas Ismail Haniyeh dah wafat, Yahya Sinwar dah wafat baru ni, dia ada orang ketiga. Yang ni mungkin bakal akan mengepalai Hamas untuk masa dekat ni. Khalil apa saya tak ingat nama dia. Dia ni datang ke tempat dia, datang ke negeri tersebut. Lalu tokoh daripada Hamas ni kata maksud pada mimpi itu ialah nak beritahu orang-orang Arab, dia rasa dialah yang paling pandai mencatur agama Islam di dunia ni. Dia tak nak agama Islam ni diangkat oleh orang Parsi, oleh orang-orang daripada Turki ataupun orang bangsa lain. Dia ada sifat unsuriyah. Maknanya Nabi nak beritahu kuatnya semangat perkauman dan unsuriyah di kalangan orang Islam hari ini, sehingga menyebabkan isu yang paling besar, iaitu isu Palestin, tidak selesai. Sebab ialah kalau tuan-tuan tengok dari segi geopolitik macam itulah. Tapi saya tak nak ulas lebih. Saya nak katanya ialah dia kata Nabi datang ke Masjid Rusila Terengganu tu dalam mimpi. Tak ada isu lagi. Ini bukan bercakap sebab backup, tapi nak bercakap inilah yang dibahas oleh kitab-kitab, dan inilah yang disebut oleh para ulama. Kalau dalam mimpi Nabi datang bercakap dengan bahasa Melayu, benda tu diterima, valid oleh sebahagian besar ulama ahlu sunnah. Kalau tuan-tuan berani kata dekat dia mengarut, tuan-tuan kena kata Maulana Asri pun mengarut juga. Sebab Maulana Asri tengok Nabi dalam zoo lagi. Kena berani lah. Jangan tokoh yang kita suka kita diam.
Tokoh kita tak setuju, kita bantai tak cukup tanah. Dia benda yang sama. Dia berada pada level yang sama. Yang ni dia tak membawa kepada khurafat. Dan dia pun tidaklah promote something. Dia kata untuk diri dia. Macam Maulana tadi tu lah. Waktu dia sakit kulit tu, dia lepas pada dia makan labu air, dia tak kata pun ubat kepada sakit kulit ialah labu air. Dia kata untuk diri dia. Untuk diri dia. Dia tak suggest pun orang yang kena sakit kulit mesti kena makan labu air terus. Tak payah pergi hospital. Dia suruh pergi. Tapi untuk diri dia, dia kata. Sebab speciality tu untuk dia. Sebab ini khususi. Cuma yang jadi kecoh sebab apa? Sebab zaman kita ni zaman terbuka. Video tersebar. Ulasan orang boleh buat. Jadi ada orang-orang yang cepat nak mengulas ni, menimbulkan lagi keadaan yang kurang baik pada perbahasan yang asalnya ada nilai ilmu lagi di sini. Tuan-tuan boleh tengok banyak hadis. Sebab tu kita akan tengok dalam dalam Sahih Muslim terutamanya, hadis-hadis tentang sahabat-sahabat yang bermimpi, mimpi-mimpi yang Nabi takbir. Mimpi-mimpi tu pelik. Ada seorang sahabat mimpi, dia tengok pada jari Nabi ni keluarnya susu. Susu keluar pada jari Nabi. Bukan air, susu. Dalam mimpi, ni cerita dalam mimpi. Lalu susu itu telah diminum oleh Umar Al-Khattab. Dia nampak benda tu, dia nampak. Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi kata, takbir kepada mimpi itu ialah yang akan mengambil sebahagian besar ilmu daripadaku ialah Umar Al-Khattab. Sebab susu tu ialah susu yang daripada tangan Nabi. Sebab tu kalau kita tengok takbir mimpi ni dia satu ilmu yang lain. Tuan-tuan boleh tengoklah perbahasan, boleh tengok dalam YouTube, bukalah syarahan tokoh-tokoh yang berkeahlian dalam bab ni, dia akan syarah dan dia akan sebut benda ni. Sebab tu kalau tengok ada waktu saya duk ikut kuliah Sahih Muslim tentang bab mimpi tu, dia ada satu hadis Nabi kata, sekiranya bila mana kita berdoa sesuatu, Tuhan pun jadikan kita ni dapat mimpi hujan turun. Itu petanda doa yang kita minta akan makbul dalam masa dekat. Kalau hujan turun, kita lepas kita berdoa bangun malam, ada hajat kita yang besar, kita mimpi hujan je. Itu petanda doa makbul. Satu lagi, ada orang dia pernah bermimpi. Ini testimoni ulama kemudian. Dia pernah bermimpi dalam keadaan sedang melakukan tawaf sekeliling Kaabah, tapi dia tawaf dalam keadaan telanjang, tak pakai baju. Dia minta ulama takbir. Ni dalam mimpi, bukan realiti buat perangai tu. Dalam mimpi. Bila mana ditakbir oleh para ulama. Ni cerita kurun 400 Hijrah, 500 Hijrah. Cuma saya tak ingat nama secara spesifik tu. Dia kata itu petanda dosa kamu diampunkan seperti mana bayi yang baru lahir. Sebab tu telanjang. Kita beri laluan azan. Lepas tu sikit lagi nak sebut tentang mimpi tu tadi. Bila mana kita tengok benda yang sedang berlaku di negara kita ni, satu benda je, berikanlah hak huraian tu kepada orang yang tahu isu tu sebenar-benarnya. Tak nak setuju dan setuju itu hak masing-masing. Untuk setuju ke tak setuju, confirm orang yang meminatinya akan setuju, dan orang yang tak meminati memang tak akan setuju. Lalu digunakanlah berbagai alasan untuk tidak menerima apa-apa saja daripada apa yang keluar daripada mulut dia. Cuma saya rasa agak tak patut bila mana ada orang buat status. Dia kata selain daripada Nabi Adam pernah turun di Gunung Jerai, Nabi Muhammad juga pernah datang ke Rusila Marang. Lain tu. Lain. Yang tu dia kata realiti turun, yang ni dalam mimpi. Ada beza, sepatut kena tambah. Selain daripada tu, Nabi juga dipenjara dalam zoo. Sebab itu ialah ulama' yang kita sayang, yang kita suka, sebab awak kita. Ini bentuk-bentuk tak sepatutnya berlaku. Melainkan kalaulah ada orang kata surau ni Nabi Khidir pernah datang, macam di Terengganu juga, saya antara yang lawan benda tu. Sebab itu ialah pengakuan. Dia tak kata mimpi, dia kata betul kawan tu datang. Yang tu tak betul lah. Yang tu tak betul. Yang tu memang salah pun dari segi dasar agama. Yang ni kalau setakat mimpi. Satu benda yang sukar diukur. Tapi
Terserah pada kita nak percaya tak nak percaya. Cuma dia cerita dan dia bertanggungjawab atas apa yang dia cerita saja. Jadi itu disiplin ilmu yang kita kena ambil bila mana kita berinteraksi dengan benda macam ni. Yang mudahnya nak sebutnya ialah tak tahu ujung pangkal, jangan cepat sangat buat ulasan. Nanti dulu. Sebab ya, kita ada benda, saya tahu mungkin ramai orang tak setuju dengan pandangan dia, dengan kecenderungan politik dia, tapi dia juga daripada orang yang ada kedudukan ilmunya. Dia ada saham juga pada ilmu, terutamanya pada isu RUU. Dia antara orang yang tak setuju benda tu. Ada unsur penyempitan dalam akidah. Jadi ini benda yang kita kena sedarlah, supaya kita bersikap lebih adil dan lebih cermat dalam melihat dan menilai satu-satu isu tu.